سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan haknya tawakal, kata Nabi, ila razaqakum kama yarzuqut tayr, nescaya kalian semua, kita semualah, akan diberi rezeki seperti mana, sebagaimana burung-burung diberi rezeki. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan, keluar pagi dalam keadaan perut yang kosong dan pulang petang dalam keadaan perut yang penuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bersungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi rezeki kepadanya kesan daripada takwa, tawakal yang bersungguh-sungguh pada Allah, min ghairi la yahtasib, daripada sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Tuan Kuasa, hadirin, hadirat, ayah dan bunda yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Cuti dari Cina, jalan-jalan mana ke balik kampung? Alhamdulillah. Biasanya setiap minggu balik kampung kan, minggu lepas balik, minggu ni balik, minggu depan balik kan. Alhamdulillah, Allah bagi kelapangan masa untuk kita sentiasa menziarahi kedua ibu bapa kita. Baru ni kita dengar nasihat yang agak penting, bahawa kita perlu menjaga 3 perkara. Banyak dah kita jaga kan nasihat-nasihat agama yang kita dapat. Cuma mukadimah kita ni kita bawakan 3 perkara yang guru kita pesan, sungguh-sungguh kita jaga. Kalau tak, kita mahrum, kita akan terharam daripada rahmat Allah, pengampunan Allah. Kehidupan kita akan hambar, rezeki kita akan hambar, kehidupan kita akan hambar, pekerjaan kita akan hambar. Walaupun mungkin duit banyak, mungkin harta banyak, masa banyak, kenaan banyak, tapi hambar. 3 perkara setiap daripada kita, saya kena jaga, tuan-tuan kita semua kena jaga. Pertama apa? Uququl walidain. Jangan sampai kita jatuh menjadi anak yang menderhakai kedua ibu bapa. Kan, khusus ketika ibu ayah kita masih hidup, dan umumnya ketika ibu ayah kita dah tak ada. Kan, maksud dah tak ada tu, kita waliyazubillah, ibu ayah kita meninggal dunia dalam hal keadaan kita ni menjadi anak derhaka. Boleh jadi macam tu. Tetapi sebenarnya Allah masih bagi peluang dan ruang melalui firman Allah dan sabdaan Nabi agar kita bertaubat dan buat kebajikan kepada kedua bapa kita, sehingga di akhirat nanti kita dihimpunkan bersama kedua bapa kita, kita ni dijadikan anak yang soleh. Ada hadisnya. Kan? Padahal ibu ayah kita mati tu, waliyazbillah, dalam hal keadaan kita ni menjadi anak yang derhaka. Dan juga dalam hadis yang lain,
Diriwayatkan Sayyidina Umar beritahu, jangan sampai kita juga waliyazubillah menjadi kedua ibu bapa yang derhaka pada anak. Kan berlaku juga. Kan contohnya, di antara contoh praktikalnya, ibu ayah yang beri rezeki yang tidak halal kepada anak-anak. Jadi kalau anak-anak ni makan daripada rezeki yang tidak halal, biasanya diberi oleh ibu dan ayah. Maka sebelum zahirnya anak itu akan menjadi anak yang derhaka, anak yang membesar dalam keadaan perkara yang haram. Tapi diberi nasihat, sebelum anak tu menjadi derhaka, ibu ayahnya telah menjadi derhaka dahulu. Jadi dimulakan Allah SWT, kita kena hati-hati. Tengok kan, senang je praktikal sekarang, angkat telefon call ibu ayah kita. Yang sekarang pun boleh buat, keluar telefon. Kan? Yang praktikal yang seterusnya, pergi ziarah. Kan? Dan sebagainya lah. Yang kata setiap minggu balik kampung tu. Dan yang kedua, dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita macam mana kehidupan kita ni akan hambar apabila kita mendapat rezeki yang tidak halal. Kan, sama ada riba, mencuri, makan makanan yang haram. Kan, contoh praktikalnya secara zahirnya seperti contohnya dadah dan sebagainya. Kan, kalau yang makruh, rokok. Kita cuba tinggalkan perkara ni sehingga kehidupan kita ni akan menjadi berharga, dinikmati, dia mendapat rahmat. Kalau tak, dia akan menjadi hambar, kehidupan yang tidak ada berkah. Dan yang ketiga adalah kita jangan terharam daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir bersama dengan orang soleh, bersama dengan para alim ulama. Tiga perkara ni kita tengok, ada tak kita buat, adakah kita terlepas daripada tiga-tiga perkara ni. Selama ni kita duduk dalam tiga perkara ni, insya-Allah kita usahakan menjadi anak yang soleh, berbakti pada ibu ayah. Tak banyak, sikit, paling kurang tak menyusahkan ibu ayah. Dah meninggal dunia, ada cara berbakti, ada cara mendoakan, masih ada lagi. Hadis Nabi kan, itulah perlunya agama. Agama ni masih memberi ruang lagi pada kita. Padahal lepas dah kan, masih lagi bagi peluang. Yang kedua adalah daripada makan kita kan, cara ambil kita kena hati-hati tengok. Kan, saya nasihat untuk diri saya dan kita semua, kalau tak, kehidupan kita ni tak diberkahi dan hambar kehidupan kita. Semua buat tak jadi. Kita lupa punca yang kedua ni, iaitu daripada mana kita ambil harta, kan, secara haram, pada syubhah dan sebagainya. Kita hati-hati. Dan ketiga, takut-takut kita dah lama tak duduk dalam majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah kita semua dah duduk, insya-Allah. Jadi macam mana kita nak sampaikan ahli keluarga kita, pasangan kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita, dan seluruh umat. Kan? Bahkan dalam hadis riwayat beritahu bahawa di dalam dunia ni ada taman-taman syurga Allah. Maka ditanya, apakah taman-taman syurga Allah atau muka bumi ni? Iaitu majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Kan? Satu, ilmu tu sendiri dapat manfaat ilmu. Yang seterusnya adalah berada dalam majlis tu sendiri mempunyai sir rahsia keberkatan yang tersendiri. Lepas tu orang lelaki kena duduk dengan khutbah kan, seminggu sekali wajib. Tapi kalau tidur, terharam daripada keberkahan majlis tu sendiri. Manfaat nasihat daripada khutbah tu satu hal, walaupun itu di antara maksudnya. Hadirin yang dimulakan Allah SWT, kita sambung lagi beberapa nasihat hikmah Imam Al-Haddad. Semoga memberi manfaat dalam kehidupan kita, insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu minan nasi man yaktafi bil isyarah 'ala at-ta'yin ila akhir ayat. Kata Imam Haddad, qala radhiyallahu anhu, sebahagian manusia itu ada yang memadai dengan isyarat tanpa perlu penjelasan. Kan? Mungkin kita ni manusia ni beza-beza.
Kan, bagi manusia tu dia memadai dengan isyarat tanpa perlu penjelasan. Bagi satu information, satu ilmu, satu hint, dah memadai dah. Sebahagian mereka itu ada yang perlu kepada penjelasan untuk memahaminya, yang disertai dengan sikap santun dan lembut. Bahagian kedua kata Imam Haddad kan, siapa? Pertama kita sendiri, kita tengok kita bahagian mana. Kedua kita belajar hikmah, kita nak tengok anak kita yang kita nak sampai ni bahagian mana. Jangan kita ambil isyarat je kan. Kau yang faham isyarat kita okey. Anak kita yang faham isyarat kita okey. Ada anak tak faham isyarat, ada kawan tak faham isyarat, ada pekerja tak faham isyarat, ada bos tak faham isyarat. Lepas tu kita belajar semua hikmah. Pertama untuk diri kita, kedua untuk bagaimana kita nak sampai, kita nak santuni. Kalau tak, kalau kita jadi bos, kita bos yang tak ada hikmah. Kalau kita jadi pekerja, kita pekerja yang kurang hikmah. Kalau kita jadi anak, anak yang kurang hikmah. Jadi ibu, ibu yang kurang hikmah. Ayah yang kurang hikmah. Sedangkan hikmah ni penting. Hikmah ni di antara rahsia dan senjata Nabi-Nabi. Seluruh Nabi-Nabi diberi ilmu dan hikmah, sopan santun, lemah lembut. Kalau kita dah hikmah tapi orang tak dengar juga, itu urusan orang lain, tak salah kita. Tapi kita tak hikmah, menyebabkan orang tak terima orang mah kita, yang salah kita lah. Walaupun yang disampaikan tu betul, qulil haq, berkata benar walaupun pahit, betul. Tapi syaratnya bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, wahai seluruh Nabi, wahai seluruh manusia, serulah ke jalan Tuhanmu, ceritalah tentang agama, kan? Tapi syarat dia dengan hikmah. Kan? Ni hikmah ni telah diberi oleh Nabi-Nabi, telah diberi kepada Nabi-Nabi. Sebab tu Nabi-Nabi ni kita tak boleh cakap, tak hikmah lah Nabi Nuh ni. Contohlah kita dengar kisah kan, sebagai sudut, sebagai apa, macam tak hikmah Nabi-Nabi. Tak. Itu perkataan tu salah. Seluruh Nabi-Nabi telah diajar oleh Allah SWT sebelum mereka ni jadi Nabi lagi. Allah dah tarbiyah mereka, Allah dah ajar mereka. Dan mereka buat satu perkara dalam bahagian-bahagian dakwah tu, amalan tu, perkara tu telah diperintahkan oleh Nabi. Ya Musa izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Semua tu Allah dah ajar. Wahai Nabi Musa, pergi jumpa Fir'aun, dia dah melampaui batas. Katakanlah kepada mereka, katakan kepada beliau dengan perkataan yang lemah lembut. Bukan Allah tak tahu Nabi Fir'aun tu takkan dapat hidayah, Allah tahu. Tapi Allah suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, dia dah melampaui batas sampai mengaku Tuhan, buat kezaliman, jumpa dia. Allah kata kat Nabi Musa, jumpa Fir'aun. Dan syaratnya cakaplah dengan perkataan yang paling lembut kepada Fir'aun tu. Tu orang yang paling jahat pun, yang jumpa pun orang baik, dan Allah perintahkan cakap dengan lemah lembut. Yang kedua apa dia? Sebahagian mereka itu ada yang perlu kepada penjelasan untuk memahaminya, yang disertai dengan sikap santun dan lembut. Bahagian ketiga, ada sebahagian mereka itu tidak berkesan padanya melainkan kekerasan dan kekasaran. Ada kan? Contoh siapa? Contoh mungkin orang buat salah banyak kali kan, mencuri banyak kali contohlah, dan sebagainya. Dan seterusnya, dan ada sebahagian mereka yang langsung tidak berkesan dengan cara ini dan itu, maka orang ini daripada kalangan syaitan. Orang tapi syaitan. Minal jinnati wan nas, kan? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksudnya ada orang yang macam syaitan juga, kan? Tapi kita tak declare lah, kawan ni tak ada nasihat, dia ni syaitan. Tak adalah kita kata macam tu. Tapi perangai dia dah sama, kita tengok, kita dah cuba hikmah tak boleh, kita sabarlah, doalah. Jadi 4 kata Imam Haddad nasihat untuk kita sendiri tak. Semoga Allah Ta'ala lindunglah daripada nombor 4 ni kan. Adu mubin, musuh yang jelas, syaitan dan kuncu-kuncunya. Kan, bulan Ramadan ni bila ditanya kepada syaitan sendiri, kenapa bulan Ramadan ada juga orang buat maksiat? Walaupun bulan Ramadan kurang orang buat maksiat, kurang sikit lah, tapi masih ada lagi. Syaitan kata 11 bulan aku dah tarbiyah puak-puak ni, aku cuti, dia teruskan je. Kan? Tapi kita lah pula ambil peranan kan. Jadi keempat golongan ini semua ada perumpamaan daripada haiwan-haiwan. Keempat golongan ini semuanya ada perumpamaan daripada haiwan-haiwan. Imam Haddad bagi perumpamaan haiwan pula.
Tadi mukadimah kita pun kita cerita sahawan kan. Kalau kita betul tawakal, kata Nabi, akan diberi rezeki macam burung-burung. Keluar pagi perut kosong, keluar balik petang perut kenyang. Betul lah tu. Yang Quran pun Allah Ta'ala kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kamu tak lihat ke bagaimana Allah Ta'ala menciptakan unta? Bukan menciptaan tu sahaja, bahkan semua sekali, bonggol, mata, bulu, macam-macam lah. Daripada penciptaannya sampai hikmahnya, kan? Jaranglah kita tengok kisah unta ni di padang pasir, susu dia panas, dia rehat dulu, dia rendam dulu bagi susu dia sejuk, baru nak susukan anak dia. Tu tak jumpa kisah-kisah tu, melainkan kisah daripada unta diciptakan. Jadi kita boleh belajar daripada haiwan, tak ada masalah. Perumpamaan golongan pertama adalah seumpama haiwan yang jinak yang tidak perlu untuk dikekang atau dipukul, kan? Kucing jinak kita lepaskan pun tak apa. Tapi kalau kucing tu belum jinak, ayam belum jinak, kuda belum jinak, perlu dikekang dan dipukul dulu, takut sikit, kan? Tapi kalau yang orang pertama ni kan, memadai dengan nasihat, isyarat, tanpa perlu penjelasan yang panjang, mudah faham. Seperti binatang yang jinak, tidak perlu dikekang dan dipukul. Kuda kan, sebelum dia bukan lahir-lahir tu pandai ditunggangi, tuan-tuan kan. Walaupun ibu dengan ayah kuda tu berkahwin, lahir anak kecil, yang kecil tu kalau tak dilatih, dia tak terus pandai ditunggangi. Tak, ikat dulu, pusingkan, bagi syarat nak pukul, bagi dia bagi perlahan, baru dia pandai. Walaupun dia tu daripada ibu ayah dia yang dah pandai dah membawa manusia untuk ditunggangi. Tu kuda. Yang kedua, perumpamaan golongan kedua adalah seumpama haiwan yang cukup hanya dikekang tanpa perlu dipukul. Yang kedua ni perlu diikat, tapi tak perlu dipukul. Dia boleh jalan juga. Yang kedua macam mana? Sebagai mereka itu perlu kepada penjelasan untuk memahami, yang disertai dengan sikap santun dan lembut. Secara zahirnya orang kedua ni lah yang ramai kan. Perlu dijelaskan, diterangkan, dipujuk, difahamkan, kan? Yang ketiga, perumpamaan golongan ketiga adalah seumpama haiwan yang tidak akan taat melainkan dengan dipukul dan diherdik. Kan adalah contoh-contoh yang tertentu kan. Haiwan yang tak taat, dipukul, diherdik kan, baru dia taat. Kalau lembu pun ada juga. Ada lembu yang tiba-tiba dia jinak terus, ada lembu tak jinak, lama-lama baru jinak. Dan yang keempat, perumpamaan golongan keempat adalah seumpama haiwan yang sekiranya engkau mengekangnya dengan tali pengekang atau memukulnya, maka ia bertambah liar. Ini biasanya haiwan liar lah kan, kita pergi tangkap, payahlah dia nak jinak. Perumpamaan Imam Haddad bagi nasihat bagi kita. Syarahan hikmah ini menerangkan kepelbagaian manusia itu dalam memahami sesuatu serta cara mendidik dan mengajarnya. Bila yang tahun lepas yang kata pusat pemulihan dadah tu kan ditangkap, diherdik dan sebagainya kan. Kalau viral tu barulah tak bagus kan. Selama bertonton tak viral, itulah tarbiyah dia. Nak macam mana kita dah tak mampu nak tarbiyah keluarga yang siap dadah tu. Kita pun pergi hantar pusat-pusat seperti tu. Ingat pusat tu jaga elok-elok ke? Kalau tak, jaga sendiri. Bukanlah saya kata buat tu yang jahat tu tak betul, tak. Yang salah tu tak salah. Tapi dah susah nak jaga tu, hantar ke tempat orang. Orang tu punya tarbiyah pun kita tak tahu macam mana kan. Tempat-tempat pusat dadah lah kan. Kita sebelum ni selalu juga cari. Kalau cari daripada Kedah seluruh Malaysia ni, banyak yang swasta. Bayar murah ada, bayar mahal ada, kan. Jadi macam-macam tarbiyah dia, kan. Ikat kaki dengan tongges supaya tak lari. Bayangkan orang-orang macam tu, dia naiklah pagar tinggi 4 tingkat pun lari juga, kan. Kan senang nak tarbiyah macam tu kan. Biarlah keluarga tu mungkin banyak duit pun, hantar tempat macam tu. Kalau lagi keluarga tu susah nak dibendung, di tarbiyahnya agak sukar lah kan. Tu yang nombor 4 ni, kena tali pengekang atau memukulnya lah, kan. Ikat je dulu. Tu masuk mengajuk, tak nak buat apa-apa. Jadi ketua pegawai kata, boleh kamu mandi,
tak nak mandi, kena libas lah, suruh mandi pun tak nak. Itu contohlah kan. Kita yang rasa marah tu kena libas je. Tapi kita tak tahu kenapa dia tak nak, dia kena libas. Kenapa kita suruh dia mandi pun tak nak, 3 hari dia tak nak mandi. Contohlah. Aduh suruh mandi pun tak nak. Kenalah. Takkan tuan-tuan nak mandi orang dewasa pula kan. Kecuali dia memang sakit, tak apalah, ni orang sihat kan. Bila dia hantar sana, bukannya semua pergi dengan kerelaan hati. Jadi bila sampai sini, dia buat mengajuk dia lah. Tak apalah mengajuk. Lepas 3 hari mengajuk, kau suruh mandi lah. Nak buat program lain, tak mandi juga. Kenalah sekali. Suruh mandi pun tak nak. Kalau tuan-tuan pun, kalau suruh orang dewasa mandi, dia sihat tapi tak nak mandi, kalau tak libas, kuang-kuang, kena maki juga. Kamu ni tak faham masa ke? Kami suruh mandi, bersihkan diri. Tak nak dia. Kena lah kawan. Macam tu lah. Kita faham, kita dah viral tu dah kena je. Contohlah. Hikmah ini menerangkan kepelbagaian manusia itu dalam memahami satu cara mendidik dan mengajarnya. Maka setiap orang ada cara mendidiknya. Jika sebahagian mereka itu tidak berkesan cara itu dan ini, maka mengajarnya itu tidak berfaedah. Ada manusia yang boleh terus memahami dengan isyarat tanpa perlu penjelasan panjang lebar. Walau bagaimanapun, ada yang memerlukan penjelasan dengan lemah lembut supaya dia dapat menerima apa yang diajar. Kebiasaannya, sikap lembut lebih diterima oleh seseorang untuk menerima maksud sebenar, manakala kekasaran biasanya menjauhkan seseorang, bahkan menutup pintu kefahaman, seperti mana pesanan Allah kepada kekasihnya, jika engkau bersikap kasar dan bengis, nescaya mereka akan lari daripadamu. Ini nasihat Allah kepada Nabi Muhammad kan. Allah Ta'ala pesan dalam Quran kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jangan kamu bersikap kasar dan bengis kepada sahabat-sahabatmu, nescaya mereka akan lari pada kamu. Sedangkan Nabi itu daripada kecil lagi kita belajar kisah sirah Nabi itu lemah lembut, Al-Amin. Pun Allah nasihatkan, jangan kamu bersikap kasar dan bengis kepada para sahabat, nanti mereka akan lari pada kamu. Itu tara Nabi dah kan, ditarbiah oleh Allah. Namun begitu ada juga manusia kerana kurang faham dan kerasnya hati serta tabiat yang kasar, hanya akan menerima penjelasan dengan keras. Dengan kekerasan itu barulah lembut hatinya dan terkesan dengan peringatan. Ibarat batu yang pecah dengan pukulan besi. Batu tu boleh pecah dengan pukulan besi je. Disapu-sapu, digosok-gosok, disimbah-simbah air, tak jadi, tak pecah batu tu kan. Contohlah. Namun ada juga yang tidak terkesan baik dengan cara yang lembut maupun dengan cara yang keras. Ini perumpamaan saja. Apa yang kita kena buat, kita masih ada lagi pengharapan dan doa pada Allah. Tidak ada faedah baginya apa jua pengajaran. Guru dan pendakwah perlulah mendoakan agar hati mereka menjadi lembut untuk menerima hidayah. Kan, ibu ayah pun ada anak yang seperti itu ke, jiran seperti itu ke, dan semua orang dah nasihat dia. Polis pun datang nasihat. Kan, tempat kami tu ada satu jiran tu memang pelik sikit lah, macam-macam kan. Jadi ketua kampung nasihat, jiran nasihat, kita report polis supaya polis datang lah bagi nasihat, takut-takutkan. Datang bagi nasihat je, polis pun cakap, pun tak berubah juga. Macam ni tuan-tuan, kena sabar je lah. Dia duduk rumah tu, Fulan ni rumah tengah, kiri kanan ada jiran. Akhirnya yang sini buat keputusan pindah, yang sini tak pindah lagi. Yang sini bincang-bincang, termasuk bincangan saya kata, kalau nak cepat pindah je lah Ustaz, saya dah duduk, masa saya rumah sewa, saya dah duduk situ dah 15 tahun dah. Patutnya dia lah pindah, dia baru datang. Yang kamu cakap tu betul, tapi dia pun tak nak pindah. Nak cepat, senang, kamulah pindah. Betul lah Ustaz kan. Semua dah nasihat, elok-elok dah ketua kampung dah nasihat, polis pun dah nasihat. Moga Allah Ta'ala hindarlah kita pada jiran seperti ini kan. Macam mana, kita dah lembut lah, kita dah buat cara baik lah kan. Buat cara kasar, kena santau je kan, sama-sama pergi masjid kan. Dah lembut dah, macam mana lagi. Ada jiran seperti itu. Sebelah tu pindah dah, okey lah, aman lah, dia kata dunia aman lah Ustaz. Sebelah tu tak pindah. Ada, bukan ketua kampung dah, polis lah. Kita jumpa polis datanglah 2 orang pegawai pakai baju polis, bawa ada pistol kiri kanan, nasihat. Tak jalan juga. Apa lagi, doa dengan sabar je lah kan. Macam keadaan. Jadi ada dimuliakan Allah SWT, kita belajar hikmah bahawa manusia ni ada bagai-bagai. Kita pun macam-macam, anak kita pun macam-macam, jiran pun macam-macam.
kita ambil lah kan nombor 1 dan nombor 2. Nombor 3, nombor 4 ni kita berhikmah lah dalam menggunakan kan. Kalau dengan binatang ternakan kita, mungkinlah kita boleh kasar-kasar sikit dengan orang, susah sikit kan. Dan kalau bela kuda kan, sekali kita tersilap, dia tersepak kita pun geram, kita sepak balik kan. Macam tu lah. Kalau tuan tak sepak balik, okey lah, bagus tu kan. Kita elok jaga dia sepak kita kan, walaupun dia daripada tepi, dia sepak. Pernah kena dekat kain pelekat ni, okey lah, tengah-tengah. Kalau kena kat lutut, seminggu bengkak, kita geram, dia tumbuk balik kan. Kuda tu pun tahu kan, dia pun masing-masing minta maaf lah. Macam itulah keadaannya. Jadi ada mereka Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita nak belajar hikmah. Bahkan sebenarnya kalau kita nak secara halus lagi, manusia ni bukan 4 je, banyak lagi kan. Ataupun mungkin kalau anak ramai, anak murid ramai, berbeza-beza. Jadi kita yang mencari hikmah ni, kita letaklah pada keadaannya. Dalam hadis Nabi pesan, anzilunas manazilahum, turutilah manusia tu mengikut keadaan dia, keadaan akal dia, keadaan pangkat dia, keadaan pengetahuan dia. Jangan kita pukul rata semua orang pandai, semua orang faham, ataupun semua orang tak faham, semua orang tak pandai. Macam tu. Pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan kita dalam memberi nasihat tu. Dan nasihat seterusnya, minit kita masuk ni, qala radhiyallahu anhu, in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin illam tatrukhu ikhtiyaran taraktuhu ittiraran. Kata Imam Haddad, qala radhiyallahu anhu, sekiranya engkau ingin menjadi seseorang yang merdeka. Kalau kita tak jadi seperti ini, kita ni bukan hamba yang merdeka, kita hamba yang terhamba. Seseorang yang menjadi hamba. Memang kita hamba, tapi kita ni hamba Allah, tapi hamba Allah yang merdeka. Apa dia? Sekiranya engkau ingin menjadi seseorang merdeka daripada penghambaan selain Allah. Jadi hamba Allah, itu hamba yang merdeka. Jadi hamba selain pada hamba Allah, itu bukan hamba yang merdeka. Maka hendaklah engkau tinggalkan segala urusan yang tidak mendekatkanmu kepada Tuhan. Saya ulang, sekiranya engkau ingin menjadi seorang yang merdeka daripada perhambaan selain Allah, maka hendaklah engkau tinggalkan segala urusan yang tidak mendekatkanmu kepada Tuhan. Walaupun perkara harus. Sikit-sikit je lah. Makan minum ni asalnya harus je kan. Boleh pergi makan kat kedai minum? Boleh. Yang makruhnya lama-lama. Pergi pukul 10, pukul 12 balik. Contohlah, makruh kan. Perkara tu tidak mendekatkan kita pada Allah, kecuali lah kita ada majlis ilmu kan, tinggalkan. Tapi itu hobi saya lah Ustaz, saya sekali boleh lah. Sekiranya engkau tidak meninggalkannya secara sukarela, maka engkau akan tinggalkannya secara terpaksa. Dahlah perkara makruh, perkara harus kita tak tinggalkan, supaya kalau kita tinggalkan, kita akan banyak masa untuk mendekatkan diri pada Allah, banyak perkara untuk dapat buat perkara yang bermanfaat. Tapi kita buat juga, masa kita dah habis, harta kita dah habis, satu masa kita akan tinggalkan juga. Baik kita tinggalkan awal, supaya kita dapat manfaat penuh baki masa tu. Syarahan, ramai yang ingin merdeka dan bebas. Kebebasan sebenar adalah apabila kita meninggalkan penghambaan selain daripada Allah, meninggalkan apa sahaja yang tidak mendekatkan diri kepada Allah kan. Hobi-hobi yang kita suka tu kita buat kejap-kejap je. Pasu, pokok bunga, macam-macam lah kan. Kita buat juga, tapi sekejap je, jangan lama-lama sangat kan. Kembali pada mengaji, kembali pada zikir, kembali pada macam-macam amal lagi nak buat kan. Setiap hari nak baca Yasin, setiap hari nak baca Kahfi, setiap hari nak baca Sejadah, Al-Mulk, Waqi'ah, Taghabun, Dukhan, tahu kan? Macam-macam nak baca ni, macam-macam nak buat ni, macam-macam nak mengaji ni. Itu sepatutnya kita banyak sibukkan diri kita. Kalau dah buat perkara-perkara yang kita sebut tadi tu, nak buat benda lain boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi benda tu kita sempurnakan zikir kita kan. Orang yang hidup semata-mata hendak mencari redha Allah, maka dia menjadi hamba yang sejati
Sebaliknya, jika hidupnya semata-mata hendak mencari harta, wang dan makanan dan sebagainya yang menjauhkannya daripada Allah, maka dia akan menjadi hamba kepada perkara tersebut. Jika tidak ditinggalkan rasa cinta kepada dunia secara senang hati dan sukarela, nescaya satu saat nanti dia terpaksa juga meninggalkannya. Kemuliaan sebenar adalah apabila menghambakan diri kepada Allah. Kehinaan sebenar apabila menghambakan diri bukan kepadanya. Walaupun kita ada dengar kisah dulu, ada juga orang meninggal dunia atas perkara apa yang dihidup. Rupanya dia jadi konduktor bas tu dah berpuluh-puluh tahun. Dululah, sekarang dah tak ada kan, jerit-jerit tu kan. Dia kata apa? KL Semban, KL Semban, KL Semban. Maka dia mati pun sebut KL Semban, KL Semban, KL Semban. Kan? Sekarang dah tak ada lah. Sekarang sebut kataan lain lah. Dekat Mesir pun saya jumpa juga kisah yang sama. Kan? Dia punya panggil tu Mus Mansura, Mus Mansura. Kairah Mansura, Kairah Mansura. Zaman saya di Mesir tu masih lagi. Masih dipanggil-panggil lagi. Sekarang kat Malaysia ni mungkin dah tak ada kan. Beli tiket senyap, langsung masuk bas. Dulu kan ada KL Semban, KL Semban. Kajang KL, Kajang KL dulu kan. Sekarang dah tak ada lah. Di Mesir pun masih berlaku lagi. Dan mereka ceritakan ada juga orang mati juga macam tu. Mus Mansura, Mus Mansura. Kairah Mansura, Kairah. Mati juga macam tu. Kan? Sebab kenapa? Sebab dia jadikan itu adalah maksud dia. Tak kerja, tak boleh makan. Contohlah kan. Jadi ada makan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita wiridkan tu, itulah maksud kita. Maksud kita Quran, maksud kita dengan Al-Mulk. Mati nanti dalam kubur dengan surah Al-Mulk. Maksud kita Yasin, mata kita nanti mati mendapat kebaikan surah Yasin. Maksud kita zikir, maka itu yang kita punya amalan dekat selepas kita mati ni. Bukan yang kita sibuk-sibuk ni kan. Pasunya macam-macam itu takkan bantu kita dalam kubur ni. Walaupun tu hobi tak boleh tak boleh, tapi itu kan maksud, itu kan keutamaan. Benda tu boleh keluar daripada hati kita, kecintaan tu boleh keluar. Tapi zikir, amalan-amalan kebaikan ni, itu yang jadi kerusingan kita. Dah habis belum hari ni punya amalan? Puasa macam mana? Rejab, Syaban, Ramadan. Ni kerisauan kita. Latihlah sikit-sikit kan. Selawat kan. Sehari kena selawat berapa kali kan. Banyak hadis kita baca kan. Baru-baru ni kita pun forward. Satu hari kena selawat 1000 kali. Siapa yang selawat 1000 kali masuk syurga, bahu dia berselisih dengan bahu Nabi. Kita dengar, kita pun tepat tak tepi je. Contohlah, bukan tuan-tuan, saya lah, orang lain kan. Kalau kita bagi tumpuan kat situ, kalau kita tak pandai, maksudnya kita tak biasa, 1000 tu lama kat ustaz. Jadi kita bagi tumpuan dulu. Okey, setengah jam, 1 jam. Kan? Tak kena lagi dengan nafsu kita, lama-lama dapatlah sebati lah. Maka ini akan membantu kita kubur mahsyar dan sirat ni. Yang lain-lain tu tak bantu pun. Kan? Habiskan 1000 kan? Hari tu ada ustaz jual tasbih. Macam-macam lah kan, geng-geng grup tasbih ni. Jadi ada satu tasbih tu dia nak jual, tapi syarat dia yang beli tasbih ni, dia punya selawat 10,000. Adalah macam-macam. Ustaz tu senang kan. Kita dah latih, ada kau nak beli kan. Lepas tu ada orang mesej personal, perempuan. Assalamualaikum ustaz, saya nak beli tasbih tu boleh tak? Tak mau puan, boleh saya tahu syarat tasbih ni dibeli mesti ni. Di antara yang ni tu 10,000 selawat. Selawat Jibril. Ya ustaz, saya selawat satu hari 10,000. Ustaz tu screenshot lah, hantar kat grup kita orang buat tengok. Jadi tasbih mencari tuan dia mencari tasbih. Contohlah. Banyak di antaranya satu hari selawat 10,000. Puan apa tak nama kita pun tak kenal lah kan. Jadi bukanlah kena semua seperti itu. Tapi kalau kita kata tak ada apa lah nak buat hari ni ustaz, boring lah, masalah tu. Banyak amalan nak buat, boleh kata hari ni tak tahu nak buat apa. Itu yang masalah saya lah kan. Itu maksud saya. Kita susun sikit-sikit, lama-lama banyak lah. Hazza wallahu alam. Yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.